Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mereka pun dihalau keluar dan balik duduk di tempat mereka di Taif. Sehinggalah Nabi balik ke Madinah dan sebagainya apa semua. Tahun lepas tu, tahun ke-9 Hijrah, orang Taif ketika itu baru terdetik, Muhammad ni macam betul ya. Lama orang ni duk bawa Islam, duk main tunjuk kat mereka, mereka tak mau terima, mereka lawan. Tapi terdetik setelah tengok kemenangan demi kemenangan yang dicapai oleh Nabi SAW, sehinggalah kota Mekah berjaya dibebaskan dan orang masuk Islam secara berbondong-bondong, mereka pun kata, Muhammad itu ikut, jom kita pergi jumpa dia, jom kita pergi jumpa dia. Mereka pun pergi ke Madinah yang diketuai oleh tokoh tadi ni, veteran mereka ni, namanya Abdul Yalay. Dia inilah yang buat penanya dekat Nabi waktu Nabi bawa Islam. Dia buat macam-macam kat Nabi. Bahkan dialah yang arahkan orang-orang Taif untuk punggai batu halau Nabi. Dia ni, dia hantar dan dia pilih dia untuk jadi ketua rombongan di ke Madinah. Bila sampai di Madinah tahun ke-9, tahun ke-9 ni makna dah dekat dengan saat kewafatan Nabi SAW. Nabi dah usia dekat 62 tahun waktu tu. Dia mai ke Madinah. Mai ke Madinah, Nabi sambut mereka. Waktu ni lah Nabi tunjuk ini di antara akhlak Islam. Boleh tak Nabi nak halau mereka? Boleh lah, mereka buat kat Nabi macam-macam. Kalau Nabi teringat balik kisah macam mana dia dihalau oleh mereka di Taif, Nabi boleh halau mereka. Dan Nabi tak ada apa-apa kepentingan dah dengan mereka pada hari itu. Tapi Nabi sambut mereka. Nabi sambut mereka. Nabi alu-alukan kedatangan orang-orang Taif ni. Orang-orang Taif yang diketuai oleh Abdul Yalay tadi minta nak masuk Islam. Bila minta nak masuk Islam, cuma mereka minta, ya Rasul, ya Muhammad, kami nak masuk Islam tapi dengan syarat. Dengan syarat. Syarat apa? Syaratnya kami boleh zina, kami boleh minum arak, kami boleh teruskan riba, kami boleh hidup macam zaman dulu. Bahkan Al-Lata, Tuhan yang kami sembah tu, tak boleh diruntuhkan. Itu syarat. Tak kegila syarat tu. Nak masuk Islam tapi letak syarat macam tu. Nabi patut nak marah mereka waktu tu. Patut dah. Apa punya gila hampa ni main minta syarat macam ni. Tapi Nabi tak marah. Nabi tak marah. Nabi tunjuk sikap pemaaf dia. Nabi kata tak apa, kita bincang. Itu tak boleh. Itu persoalan-persoalan teras. Tak boleh toleransi. Apa nak masuk Islam, itu persoalan teras. Persoalan-persoalan cabang dan sebagainya boleh kita bincang. Berunding. Nabi tawarkan lagi Islam pada dia. Akhirnya dia pun masuk Islam. Diketuai oleh Abdul Yalay bin Amru radhiyallahu ta'ala anhu. Di sinilah satu contoh yang saya mulakan mukadimah malam ni, nak tunjuk contoh macam mana Nabi SAW pamerkan Islam kepada kita, bahawa sikap buruk tidak perlu dibalas dengan sikap buruk. Sikap buruk daripada orang yang musuh Islam tidak perlu dibalas dengan sikap buruk, dibalas dengan sikap yang lebih baik, yang akhirnya itulah di antara mesej yang dapat kepada mereka masuk Islam. Jadi mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya terlupa selit tadi Ustaz pesan saya, ada sahabat kita yang memeluk agama Islam dan kembali kepada fitrah, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa-siapa yang berhajat untuk menyumbang kepada ni, bolehlah saya maklumkan oleh Ustaz tadi. Saya mewakili pihak masjid lah untuk maklumkan kepada tuan-tuan kalau ada yang berkeinginan, supaya saya tak lupa. Saya cerita benda ni saya terlupa lagi, saya sebut saya siap. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak sambung satu lagi topik berkaitan dengan satu topik yang sangat kontroversi. Kontroversi apabila tak faham. Kalau faham, selesailah kontroversi. Iaitulah berkenaan dengan bab jihad. Betulan malam ni kita sampai tajuk ni. Sebelum ni kita baca dah tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, dan apa keindahan Islam yang terpamer daripada rukun ini. Itu telah kita uraikan dalam pertemuan-pertemuan lepas. Malam ni kita nak tengok satu lagi tajuk yang dia bukan termasuk dalam rukun Islam, tapi dia termasuk dalam teras penting terhadap kehidupan beragama ini, iaitulah namanya jihad. Dan apakah keindahan Islam yang terpamer daripada kefarduan dan tuntutan jihad. Kenapa saya sebutkan benda ni kontroversi? Kerana bila kita sebut jihad, ada satu kelompok yang memahami jihad ni dengan cara perang. Jihad ni satu-satu jalan jihad perang. Ini satu kelompok. Macam mana pun kena perang.
Satu lagi kelompok pula memahami kata jihad ni perang-perang tak ada, perang ni zaman Nabi ya, lah ni jihad dia ni. Ni satu lagi kelompok. Maka kita nak jadi kelompok mana? Di sinilah perlunya kepada pertimbangan ilmu supaya kita tak jadi kelompok yang terlalu mutasyaddid, ekstrim, dan kita tidak terjadi kelompok yang terlalu mutasahil, mempermudah-mudah. Kita kena jadi kelompok yang wasatiyah, pertengahan. Istilah Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Umat Muhammad ini adalah umat yang wasatah. Wasatah ni makna apa? Tengah-tengah ni maksud dia apa? Wasatah makna dia tepat. Kan bila orang nak panah, dia cari yang tengah-tengah, wasatah, itulah tepat, itulah Islam. Islam ni wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah, dia umat yang tepat. Dia tidak terlalu mutasyaddid, ekstrim sampai tak tentu halang, dan dia juga tidak menjadi mutasahil, terlalu longgar sampai semua benda boleh. Dia berada di tengah-tengah pertimbangan, iaitulah wasatah. Wasatah ni dia bukan kata tengah boleh terima semua, tak. Wasatah terjemahan yang lebih tepat adalah tepat itu sendiri. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, macam contoh, saya 2-3 malam lepas saya mengajak Datuk Masjid mengajak kitab tasawuf. Kitab tu campuran lah, ada hadis, ada tasawuf. Kitab Imam Nawawi, nama dia Bustanul Arifin. Dalam kitab ataupun dalam ilmu tasawuf, kadang-kadang ada sekelompok orang yang mutasyaddid, yang lebih-lebih. Dia kira tasawuf, dia kata tasawuf ni kena mengaji. Waktu dia baca semua benda sampai mai cerita kata wali itu boleh terbang, wali itu boleh berjalan dayak, dia suka jenis itu. Ini kelompok yang mutasyaddid. Ada satu kelompok pula yang mutasahil, yang kata apa? Tasawuf tadi mutasahil, tapi mutasyaddid, yang ekstrim sangat. Tasawuf tak boleh kan? Dia tak boleh, tak perlu ada mengaji tasawuf ni, karut kita kena mengaji fiqh, mengaji hadis itu. Nampak? Apabila kita tidak berdiri di atas manhaj yang betul. Manhaj yang betul dia macam mana? Tasawuf pun kena mengaji, ilmu lain pun kena mengaji, tetapi kena seimbang. Itu sebab Imam Malik bin Anas kata, man tafaqqaha bighairi tasawwufin faqad tafassaqa, wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Ini kata Imam Malik. Imam Malik kata, barang siapa yang belajar fiqh dia belajar hukum hakam, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni haram, yang ni halal, hak ni berapa rukun, hak ni semua ngaji. Bighairi tasawufin, tapi tasawuf tak mengaji. Cara nak menyuci hati tak mengaji. Bab ikhlas tak mengaji. Bab riak tak mengaji. Bab dalam tak mengaji. Kerana dia duk fokus hak luar. Faqad tafassaqa. Kata Imam Malik, orang ni silap-silap boleh jadi fasik. Fasik makna apa? Ibadahnya buat semua, tetapi ikhlas tak ada. Ibadahnya buat tapi riak, ibadahnya buat tapi hasad lu ada. Hak ni boleh jadi fasik. Orang yang belajar fiqh dengan mengenepikan tasawuf. Wa man tasawwafa, tapi lebih teruk lagi kata Imam Malik, belajar tasawuf, belajar semua ilmu-ilmu dalam, ilmu-ilmu dalam sampai satu peringkat dia kata tak boleh mayang sebab tak kenal Tuhan tu. Ni mengaji sampai tarah tu. Bighairi tafaqquhin, tapi fiqh tak mengaji. Fiqh tak mengaji, bab hukum hakam dia dah tu bagi orang lain. Aku nak mengaji dalam, nak kenal Allah Ta'ala tu. Faqad tazandaqa. Imam Malik kata sila ribulan, dia boleh jadi zindiq. Zindiq ni apa? Lebih teruk daripada fasik. Dia hampir kepada kafir. Sampai satu peringkat dia duduk kira dalam. Itulah keluar, tak perlu semayang sebab kita tak kenal Tuhan. Nak semayang ni kena Tuhan. Jadi dia sampai peringkat yang macam tu. Jadi Islam ni dia macam mana? Dia tepat. Hang kena mengaji tu, hang kena mengaji ni, kemudian hang kena seimbangkan. Akhirnya dapatlah keputusan yang betul. Demikian tajuk kita malam ni, tajuk jihad. Kalau kita silap faham terhadap maksud jihad, kita jadi golongan yang ekstrim. Kalau silap faham juga, kita jadi golongan yang mutasahil, terlalu mengambil ringan terhadap persoalan ini. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 ibadah yang telah dibincangkan sebelum ini adalah mengenai keindahan dan kebaikan Islam melalui rukunnya, iaitu salat, zakat, puasa dan haji. Itu rukun, itu semua kita tahu, termasuk syahadah. Kesemua 4 rukun ini mewakili Islam dan menjaga asas kewujudannya, dan ia merupakan maksud utama syariat Islam, iaitu menjaga agama. Kan Islam ni tujuan pertama dia apa? Nak jaga agama itu sendiri.
Dan bila nak jaga agama, kena tegakkan agama melalui rukun-rukun teras dia. Dan rukun terasnya telah kita bincangkan dalam pertemuan-pertemuan lepas. Seterusnya kita akan membincangkan tentang jihad. Ia adalah satu unsur perlembagaan yang bertujuan untuk menjaga agama daripada terhapus dan musnah selepas kewujudannya. Ini tujuan paling besar. Kenapa jihad disyariatkan? Nak pelihara agama, supaya agama yang dah ada ni dia tak musnah, iaitu dengan menghalang setiap percubaan untuk menghapuskan asas binaan agama ini yang terdiri dengan rukun-rukunnya. Jadi jihad satu kefarduan yang Allah Ta'ala suruh kepada kita ni untuk mempertahankan agama yang kita bina berdasarkan rukun-rukun tadi, supaya agama yang terbina tadi tak runtuh. Ini tujuan jihad. Asas ini mesti dilindungi daripada diserang oleh sesiapa sahaja, baik yang mahu memusnahkannya atau cuba menghalangnya daripada tersebar ke seluruh alam, atau cuba membebaskan manusia daripada beramal dan mengikut ajarannya, sama ada dalam hal dunia ataupun akhirat. Jihad ni tujuannya apa? Nak bertahan, di samping tak mau bagi orang ganggu terhadap agama yang telah kita bina ni. Jika maksud di atas difahami dengan tepat, maka jihad dalam Islam mempunyai dua makna. Itu kita kata kena bagi faham betul tepat. Jihad ni dia mempunyai dua makna. Makna yang pertama makna umum, dan yang kedua makna yang lebih khusus. Apa yang kata jihad dari segi umum ni? Dari segi maksud umum, jihad ni apa? Jihad ialah mengembeling segala daya dan usaha untuk menolong agama Islam, sama ada usaha itu berkait dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Itu dinamakan jihad. Mudah lagi, saya nak terjemah lagi mudah. Jihad dalam pengertian umum ni sebarang usaha yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama, sama ada dalam diri, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam kelompok kita, dalam ummah kita, dalam negara kita. Usaha untuk tegak agama itu dipanggil jihad. Dan jihad ni demai daripada perkataan bersungguh-sungguh. Makna kalau usaha nak bersungguh-sungguh mengeluarkan, mempertahankan agama, nak meletakkan syiar-syiar agama, ada usaha bersungguh-sungguh ke arah tu, dipanggil jihad. Kita sebut dalam bidang fiqh sebagai contoh, kita kata ulama berijtihad. Ulama berijtihad, makna ijtihadnya apa? Ulama bersungguh-sungguh mengeluarkan hukum. Makna sungguh-sungguh ni apa? Mendalami, faham, teliti, baru keluar hukum. Kalau takat duduk saja-saja orang tanya hukum ni apa, dia pun kata agak-agak saya, itu tak panggil ijtihad. Kerana ijtihad dia memerlukan kepada kesungguhan. Daripada perkataan jahadah, dia memerlukan kepada kesungguhan. Imam Ibn Taymiyah memberi maksud jihad secara umum dan menyeluruh sebagai berikut. Jihad adalah mengembeling segala usaha dan tenaga untuk mencapai sesuatu yang amat disukai oleh kebenaran dan menghalang atau menolak sesuatu yang dibencinya. Dia kata apa? Usaha, mengembeling tenaga dan usaha untuk mencapai sesuatu yang disukai. Itu untuk mempertahankan Islam, untuk mempraktikkan Islam. Sembahyang itu sendiri jihad. Nak boleh sembahyang, jihad. Nak boleh jadikan anak isteri kita hidup dalam lingkungan agama, itu jihad. Nak memastikan masyarakat kita hidup dalam suasana yang beragama, itu jihad. Ini maksud jihad umum. Semua perkara itu termasuk dalam kelompok jihad. Maka jihad yang berkait dengan diri sendiri adalah untuk mendidik jiwa agar mengenal syariah Allah dan beramal dengannya, mendakwah orang ramai kepadanya, dan bersabar menghadapi segala kesusahan serta cabaran yang dihadapi kerananya. Ini jihad umum. Maknanya apa? Nak latih diri kita kenal Allah Ta'ala, reti hukum hakam agama, beramal dengan tuntutan-tuntutan agama, ajak orang untuk ikut jalan agama, bersabar menempuh jalan dakwah. Ini semua termasuk dalam kelompok ataupun lingkungan jihad. Inilah yang dinamakan oleh para ulama jihadun nafas. Jihadun nafs, yakni jihad menentang hawa nafsu, dan dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Jihad kita ni menentang hawa nafsu, ini dipanggil jihad umum. Jihad ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama,
jihad melawan syaitan, iaitu dengan menjauhkan diri daripada nafsu dan syubhat. Ini jihad. Ini jihad lawan syaitan, dipanggil jihad. Jihad syaitan yang Allah Ta'ala isytiharkan dalam Al-Quran bukan sekali, bukan 10 kali, beratus kali. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang kata syaitan ni adalah innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Bila sebut musuh, nak kena lawan. Adakah musuh kita? Musuh nak kena lawan. Maka jihad yang paling kita, yang semua kita terlibat, adalah jihad melawan syaitan, melawan iblis, melawan benda yang tak nampak. Dan ini satu benda yang sangat-sangat sukar. Yang kedua, jihad terhadap orang yang melakukan dosa dan orang yang melakukan perkara-perkara khurafat, bid'ah dan sebagainya. Jihad juga. Tapi bukan jihad dengan erti kata pergi perangi lepas. Itu kena bagi faham. Jihad terhadap orang yang melakukan dosa besar ni, agama kata apa? Agama kata man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Jihad yang kedua ni, yang lawan perkara-perkara mungkar, yang lawan perkara-perkara dosa, yang lawan perkara-perkara bid'ah ni, dia kena buat dengan 3 peringkat. Peringkat yang pertama dengan biyadi, dengan tangan. Kalau kita ada kekuasaan, kita tengok orang buat mungkar depan kita terang-terang, kita ada kekuasaan, kita ayah yang buat salah ni anak kita, makna kita ada kuasa, kena cegah dengan tangan. Dengan tangan bukan makna nampak saja, dengan tangan, dengan kuasa. Dengan kekuasaan kita, kita kena cegah kemungkaran yang berlaku di depan mata kita. Kalaulah kita tak boleh dengan tangan, kita tak ada kuasa, kita tak ada kuasa, yang buat salah ni bukan orang di bawah kekuasaan kita, maka fabilisa ni, dengan lisan kita boleh tegur dengan ucapan. Sekiranya teguran tadi tidak membawa kepada perkara yang lebih mudarat, kita tegur, kita perbetul dia, kita kata ni salah, yang ni betul, yang ni salah, makna fabilisa ni. Kalau tak boleh juga dengan lisan, qalbi, dengan hati. Wa zalika adhaful iman, kata Nabi, teguran dengan hati itulah selemah-lemah iman. Kalau dengan hati pun tak boleh tegur, habis, makna tak ada iman. Tak ada siapa nak ceramah siapa, dia bagi contoh. Teguran dengan hati ni bukan macam ni. Bila kita tengok orang buat jahat, kita kata ish, dia buat jahat tang lain lah. Itu bukan tegur, itu bagi alternatif. Dia kata tegur ni makna kita benci sungguh terhadap kejahatan. Hari kita nak kata pilah buat tang lain. Itu makna kita bagi pilihan kat dia. Itu bukan kita tegur, kita tolong bagi cadangan lah kat dia. Ni dia kata lah, dia kata, saya lupa satu dia penceramah tu, dia kata itu kurang betul konsep. Dia betul ya, dan saya setuju dengan apa yang dia kata. Maknanya melawan ni dengan kebencian kita. Tapi ingat, kebencian kita terhadap perlakuan, bukan kebencian terhadap orang tadi. Ini step-step jihad secara umum. Makna jihad yang pertama ni, kita lawan syaitan, lawan iblis dalam diri kita. Kemudian kita lawan kemungkaran di hadapan mata kita. Dan juga jihad terhadap orang kafir. Di peringkat jihad terhadap orang kafir yang umum ni, bukan pergi perangi dia perangi, tetapi apa? Benci kekafiran yang ada pada mereka. Benci kekafiran, bukan benci batang tubuh. Hak ni kadang-kadang kita tersilap. Kita nak benci dekat orang, kita nak sayang dekat orang, bukan kita sayang terhadap batang tubuh. Kita bukan kita benci terhadap batang tubuh, kita benci terhadap sifat itu. Sebab apa? Apabila hilangnya kekafiran yang ada pada mereka, habis makna kita perlu balik menyayangi mereka, menghormati dan sebagainya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi bukan membenci batang tubuh, tetapi Nabi membenci perlakuan kekafiran mereka. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jihad dalam arti umum. Mana kita nak kena buat sesuatu secara bersungguh-sungguh untuk menunjukkan syiar agama. Itu makna jihad. Sebab itu dia kita panggil jihad pendidikan, jihad ekonomi, jihad apa lagi. Ini semua termasuk dalam makna jihad yang umum. Manakala arti jihad yang khusus adalah menentang kekafiran secara nyata, iaitu memerangi dan membunuh mereka. Ini arti jihad secara khusus.
Dan erti jihad secara khusus inilah perlu dipahami dengan lebih detail. Tak boleh takat ambil takrif je faham terus. Kalau tidak, laku kacau bilang. Sebahagian besar, sebahagian, saya tak sebut sebahagian besar, tarik balik. Sebahagian daripada orang-orang Islam, dia hanya faham terhadap takrif ni saja. Sebab tu dia jadi golongan yang mutasyadid, golongan pelampau. Dia faham takrif apa? Jihad ni perangi orang kafir, bunuh mereka. Faham tak tu? Dia tak baca lebih detail. Syarat-syarat dia, keadaan dia, ketika mana perlu, ketika mana tak perlu, dia faham takrif dia. Dia jadi semangat, tak tentu arah. Ini satu benda yang kadang-kadang kita tersilap. Ulama telah menjelaskan definisi jihad ini. Orang Islam memerangi orang kafir yang tiada perjanjian dengan mereka selepas didakwah kepada Islam dan mereka menolaknya. Tujuan jihad tadi untuk menegakkan agama Allah. Perhatikan takrif itu. Orang Islam memerangi orang kafir. Orang kafir yang mana? Yang tiada perjanjian dengan mereka selepas didakwah kepada Islam. Selepas didakwah kepada Islam dan selepas mereka menolaknya, baru boleh berlaku peperangan. Tujuannya untuk menegakkan kalimah Allah. Ini takrif dia. Arti jihad dalam makna yang terakhir ini mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum ia boleh diamalkan. Jika semua syarat ini tidak dipenuhi atau kurang salah satunya, jihad ini tidak sah, apatah lagi wajib. Yakni jihad tadi tak wajib kalau tidak memenuhi tuntutan syarat yang dia akan terangkan kepada kita. Sebahagian syaratnya bergantung dengan orang kafir yang ingin diperangi, dan sebahagian lagi berkait dengan orang Islam yang ingin berjihad. Jihad ni makna peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir, dan dia kena ada syaratnya. Syarat di pihak orang kafir pun kena lengkap, syarat di pihak orang Islam yang nak memerangi itu pun kena lengkap. Kalau terkurang salah satu daripada syarat, maka jihad tadi tidak lagi menjadi kewajipan kepada kita. 3 syarat terhadap orang kafir yang ingin diperangi. Ini kalau kita buka dalam fiqhul jihad, kita akan jumpa benda ni. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia karang kitab fiqhul jihad semata-mata nak 2 jilid tebal, semata-mata nak bagi kita faham dengan konsep jihad yang betul. Sebab bila tersilap faham, kita membawa mesej Islam yang salah. Bila tersilap faham makna jihad ni, kena perangi orang ni, kena tu, akhirnya orang yang mengambil pendekatan yang salah, dia mempamerkan wajah Islam yang salah. Ditangkap orang-orang bukan Islam, dibakar, dia kata Islam ajar ni. Dia membawa mesej Islam yang salah. Tujuannya mungkin bagus awal, tujuannya dia kata nak bawa syiar Islam, tapi kefahaman terhadap ni salah. Akhirnya orang dapat gambaran kata Islam itu sifatnya ganai, sifatnya tidak berperi kemanusiaan, sedangkan hakikat sebenar Islam tak macam tu. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia karang kitab fiqhul jihad, 2 jilid tebal. Kemudian diringkaskan oleh seorang pensyarah Insaniyah, Dr. Rajab Abu Malih. Dia ringkaskan, dia anak murid kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ringkaskan untuk mudah orang baca, dan yang ringkasan dia itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Ustaz Fawaz Datuk Fadil. Kalau tuan-tuan cari di kedai ada fiqhul jihad ni, pihak itu boleh kita baca. Al-Qaradawi punya saya nak baca susah, 2 jilid ni tengok tajuk saja pun penat dah. Jadi kalau beli hak Melayu tu, terjemahan daripada ringkasannya, supaya kita faham apakah yang dikatakan jihad yang sebenarnya. Jadi 3 syarat terhadap orang kafir yang nak diperangi. Yang pertama, dia bukan kafir zimmi. Apa dia kafir zimmi? Iaitu orang kafir yang tinggal secara aman dalam negara Islam dan di bawah pemerintahan Islam. Mereka hidup secara aman, mereka sebagai rakyat, mereka ada hak dan sebagainya, itu dipanggil kafir zimmi. Kafir yang hidup di bawah naungan kerajaan Islam, dan mereka hidup sebagai rakyat yang bayar cukai, yang buat tu sekian-sekian, mereka dipanggil kafir zimmi. Hak ni tak boleh dipanggil. Yang kedua, tidak terdapat perjanjian damai dan perlindungan antara mereka dan orang Islam. Kalau mereka ni pun bukan kafir zimmi, tapi mereka ada perjanjian, tetap tidak boleh diperangi. Dan yang ketiga, bukanlah seorang yang musta'man, iaitu orang kafir dari kalangan mereka yang diperangi oleh orang Islam,
tetapi telah memasuki negara atau kawasan Islam dengan aman. Contoh hari ini kafir harbi ini, kita bagi contoh lah, Israel. Israel itu pun sebahagian kata yang terlibat dengan ketenteraannya adalah kafir harbi. Mereka ni boleh diperangi, tapi contoh kata mereka mai, mereka lari daripada negara mereka pergi berlindung di negara Islam mana-mana. Adalah masalah-masalah mereka pergi berlindung di negara Islam, dan kerajaan Islam membagi kepada mereka perlindungan. Hak ni dipanggil musta'man, tidak boleh diganggu. Demikian Islam sampai ke peringkat itu. Rahmatnya Islam sampai ke peringkat itu. Tak boleh sesuka hatinya, oh sah nama kafir, bunuh tu. Tidak, Islam tak ajar macam tu. Kafir yang boleh dibunuh adalah kafir yang hanya memerangi orang Islam, ataupun istilahnya dipanggil kafir harbi. Hadirin mukminin sekalian, Nabi SAW antara satu benda yang dia tunjuk pada kita, ketika mana tawanan perang ataupun tawanan yang Nabi suruh tawan dibawa ke Madinah, Nabi letakkan mereka di Masjidin Nabawi. Tujuannya apa? Tujuan dalam tempoh masa tertentu, orang-orang kafir ni, orang-orang yang belum Islam ni, mereka boleh tengok macam mana orang Islam beribadah, dan mungkin dalam masa yang tertentu tadi mereka boleh terima Islam. Ini yang Nabi buat kepada seorang sahabat. Contohnya nama Sumamah bin Uthal radhiyallahu ta'ala anhu. Sumamah bin Uthal. Sumamah bin Uthal ni adalah ketua kepada kabilah Banu Hanifah di Najd. Satu kabilah namanya Banu Hanifah, ketua mereka adalah Sumamah bin Uthal. Satu hari Nabi SAW dengar kata Sumamah ini dia akan perangi orang-orang Madinah. Nabi dapat maklumat dan kata Sumamah ni dia nak pergi perangi orang-orang Madinah. Maka Nabi kata kepada para sahabat, sebelum Sumamah perang kita, aku akan perang dia dulu. Dan ini di antara semua peperangan Nabi SAW, bukan saja Nabi pergi perang, tetapi setelah ditekan, setelah ada ancaman bahaya, Nabi pun akan serang. Nabi kata sebelum dia main serang Madinah, aku akan buat sesuatu kat dia. Dan Nabi hantar Khalid bin Walid dengan satu kumpulan pergi usaha untuk tawan Sumamah bin Uthal. Buatlah macam mana pun, hampa pergi, hampa cuba tawan dia dan bawa balik ke Madinah. Khalid pun pergi dengan kumpulan yang telah dilantik oleh Nabi SAW. Bila sampai di perkampungan Banu Hanifah, mereka ni duduk dalam kota, dalam satu kota. Dan biasanya Sumamah bin Uthal ni, dia tabiat dia setiap malam dia akan keluar memburu. Dia keluar, ni hobi dia, tiap-tiap malam dia akan keluar memburu. Tiba-tiba pada malam tu dia kata kepada isterinya, malam ni rasa macam tak mau keluar, nak duduk rumah. Isteri heran, isteri dia heran sebab tiap-tiap malam duduk keluar, malam ni tiba-tiba tak mau keluar. Ni ada apa ni? Pasal apa tak mau keluar? Dia kata tak ada apa saja, nak relax. Masa untuk keluarga pun kena bagi. Dia pun pandai lah, dia kata masa dia tak mau keluar. Maka dia pun duduk relax di rumah. Tiba-tiba rusa ke apa kan, binatang beruang, dalam hadis tu dia sebut macam tu, duduk lintas depan mata. Tiap-tiap malam tak pernah lintas pun, tapi malam ni dia main lintas saja nak umpan dia. Dia pun duduk tak tahan lah, terliok tengok ganas keluar nak buru. Ligan binatang tadi ni tersempak dengan Khalid bin Walid. Cerita ni ada dalam sumber-sumber sejarah. Bila tersempak dengan Khalid bin Walid, dia pun tengok ini bukan orang sini. Ni bukan orang sini ni. Hang siapa? Tanya kepada Khalid al-Walid. Hang siapa? Khalid al-Walid kata, aku Khalid bin Walid. Kalau hang tak kenal aku, malam ni akan kenal. Khalid dia mengatakan itu. Illam ta'rifni, dia kata, kalau kamu tak kenal aku, malam ni hang akan kenal. Hang akan tahu siapa aku. Maka dia, oleh kerana dia seorang tadi, semua mempikusan dia seorang, dan Khalid dengan satu kumpulan, dia pertawan dia. Dia pun kata, ni hampa nak bawa aku pergi mana? Tak, jom ikut sudah. Ini arahan daripada ketua kami, nama dia Muhammad Rasulullah SAW. Cakap banyak tak mau, jom kita ikut. Dia pun ditawan dan balik ke Madinah. Bila balik sampai di Madinah, Nabi arahkan untuk ditambat Sumamah bin Uthal di tiang Masjid Nabawi. Ditambat. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama, untuk Sumamah ni dalam tempoh masa tertentu, kod-kod dia boleh tengok orang Islam main semayang, dia boleh tengok akhlak daripada para sahabat, yang akhirnya mungkin dia akan masuk Islam.
Ini tujuannya. Tujuan yang kedua, Nabi nak suruh dia dengar Al-Quran yang akan dibaca oleh para sahabat, Al-Quran yang orang akan baca waktu semayang dan sebagainya. Kerana bila dia dengar manusia, lebih-lebih lagi mereka orang Arab, mereka faham Al-Quran ini dia akan masuk. Dan ini yang Al-Quran arahkan dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Kalau orang Islam, orang bukan Islam datang ke tempat hamba tawar dia, maka perdengarkan ayat Quran kepada dia. Mudah-mudahan ayat Al-Quran tadi boleh menyentuh hati dia. Kemudian apa biarkan dia nak balik ke apa, silakan. Ini demikian ajarannya yang diajar oleh Al-Quran dan Nabi buat. Dan Nabi tawan Sumamah 3 hari. Tiap kali Nabi main sembahyang, Nabi kata aslim ya Sumamah, wahai Sumamah, dia masuk Islam. Jawab Sumamah, Sumamah ni pun boleh tahan tak? Dia kata, wahai Muhammad, kalau hang bunuh aku, hang jangan main, pengikut aku ramai. Kalau hang bunuh aku, darah aku tak akan jadi sia-sia, pengikut aku ramai, dia akan balas dendam. Tapi kalau hang lepas aku, hang memang bagus ya. Kalau hang lepas aku, hang memang akan dikenal. Tu nampak cara dia tu. Dia kata kalau hang bunuh aku, sila rela dia pemain balas dendam, hang rugi. Tapi kalau hang lepas aku, hang akan disanjung, hang akan jadi orang hebat. Nabi buat datang 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiap kali semayang Nabi pesan pada dia, aslim ya Sumamah. Sumamah dia masuk Islam. Dia tetap enggan. Sampai hari ketiga, dah cukup 3 hari, Nabi lepas dia. Nabi kata kepada para sahabat, 3 hari okey, lepaskan dia, biar dia pergi mana. Habis dah, kita ruang kita 3 hari je. Islam bukan untuk paksa. Islam tak boleh paksa siapa-siapa masuk Islam. Ini bukan sikap Islam. Anak masuk Islam silakan, bukan paksa-paksa. Nabi lepas dia. Dia pun pergi saat mana kahala, dia pergi mandi tang mana tu, dia patah balik, dia mai, ya Rasulullah, aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi pun heran. Nabi kata yang aku doa aja hang setiap hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari hang boleh jawab macam tadi jawapan, tiba-tiba hari ni hang mai patah balik. Apa dia, apa maksud hang masuk Islam? Kata Sumamah bin Uthal, aku tak mau aku masuk Islam dalam keadaan terpaksa, yang akhirnya orang akan kata Islam tu memaksa aku. Aku tak mau. Sebab tu aku tunggu bagi lepas dulu, dan aku pergi mandi dan hari ni aku masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia jadi sahabat yang baik dengan Nabi. Bahkan dialah yang bertanggungjawab. Dia minta kebenaran daripada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak? Dia ni Banu Hanifah. Banu Hanifah ni pengeluar gandum terbesar zaman tu. Dia supply rata tempat. Pergi ke Mekah mana, dia kata boleh tak ya Rasulullah, aku nak buat sekatan gandum kepada orang-orang Mekah, biar dia bertahuan sikit. Nabi izinkan. Dan dia lah orang yang menyekat ekonomi gandum ke Mekah ni, sehingga kan orang Mekah pun gelang gabut. Gandum bila tak ada habis, orang Mekah ni pun dia makan macam kita lah, beras tak ada masalah. Jadi apabila gandum tak ada, dia pun masalah. Jadi ni cerita Sumamah bin Uthal. Nak cerita, nak sebut kata tadi, syarat nak boleh perang satu-satu puak tu, satu-satu kekafiran tadi, bukan senama kafir boleh diserang tu. Tak. Dia kena lengkap syaratnya, iaitulah mereka yang bukan ada perjanjian, mereka yang bukan zimmi, mereka yang bukan hidup di bawah naungan Islam, mereka yang memang nak perang Islam, barulah boleh memerangi mereka. Manakala syarat bagi orang Islam yang nak berperang lah. Tadi syarat bagi pihak orang kafir. Syarat bagi orang Islam yang nak perang ni, yang pertama sekali, tujuan dan niat dia betul-betul ikhlas, semata-mata nak menegakkan kalimah Allah Azza wa Jalla. Ini memang tuntutan, walaupun bukan kepada jihad secara qital tadi, jihad kepada umum pun tujuannya adalah dengan menegakkan agama Allah. Yang kedua, harus ataupun wajib bagi orang-orang yang nak memerangi tadi mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Kena ada kuasa, kena ada kekuatan. Takat kekuatan tak ada, pergi perang tak boleh. Sebab syarat nak bagi jadi wajibnya berperang tadi, kena ada kekuatan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Buatlah persiapan kekuatan. Kekuatan ni makna apa? Persenjataannya ada, kekuasaannya ada, kemampuannya ada, barulah wajib untuk berjihad. Tidak harus ada andaian bahawa berlakunya peperangan itu akan membawa kemusnahan yang lebih besar daripada tidak berlakunya. Tak boleh. Dia kata kalaulah kita dah buat cek apa semua dah, kalau perang ni kemusnahan yang lebih besar daripada kebaikan, pada ketika itu tak wajib untuk perang. Tak wajib untuk perang. Kekuatan orang Islam, contohlah kekuatan orang Islam sikit waktu tu,
orang musyrikin, orang-orang kafir ni banyak, maka ketika itu tak wajib untuk perang. Kerana apa? Andaian terhadap kemungkinan berlakunya kemusnahan yang lebih besar akan berlaku. Dan yang keempat, syarat dia ada dengan izin daripada ketua orang Islam, kerana hanya dia yang mempunyai kuasa untuk mengisytiharkan jihad. Jihad ni bukan boleh kita bincang sama-sama kita, jom kita berjihad, tak boleh. Dia kena izin daripada ketua, dia kena izin daripada pemimpin. Dalam konteks dunia hari ini, kena ada pemimpin umat Islam yang memberikan izin terhadap peperangan. Jadi hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada benda tadi dapat kita simpulkan bahawa jihad dalam pengertian yang umum adalah segala usaha untuk menegakkan agama dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara. Itu dalam bentuk umum. Manakala jihad dalam bentuk yang khusus ialah peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang menentang agama. Dan jihad dalam bentuk yang khusus ini, dia kena ada syarat-syarat, dia kena ada perkara-perkara yang perlu dipenuhi barulah boleh berlaku. Sebab itu kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, hanya orang benar-benar berilmu sahaja berhak dan layak untuk membincangkan hal yang sesulit ini. Hal jihad ni bukan kata faham takrif galas senjata tu, sebab dia akan jadi kelang kabut mereka. Dia kena memahami dengan lebih dalam apakah tuntutan daripada jihad tadi. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok 4 peringkat jihad Rasulullah sebagai dia punya kesimpulan. 4 peringkat jihad. Peringkat pertama Nabi SAW, dan peringkat ni paling lama, tak ada peperangan. Tak ada peperangan. Hampir 13 tahun. Di mana ni? Di Mekah. Tidak ada sebarang peperangan. Dan inilah keadaan terpanjang yang dilalui oleh Nabi SAW, di mana Nabi hanya diperintahkan menyampaikan dakwahnya, beri peringatan, bersabar menghadapi tekanan, maafkan orang, berpaling daripada orang musyrikin. Ini arahan kepada Nabi. Tidak ada satu arahan pun Nabi suruh diperang. Tak. Alasannya kenapa? Kerana zaman itu zaman yang orang Islam masih sedikit, kerana tak ada kekuatan, tak ada kekuasaan, tadi syaratnya. Walaupun tekanan dihadapi cukup dahsyat, tapi Nabi tak pernah diizinkan untuk berperang. Dan peringkat ini kita kena ingat paling lama dalam dakwah Nabi SAW. Peringkat menyampaikan Islam. Ini peringkat pertama. Manakala peringkat yang kedua, orang Islam dibenarkan untuk memerangi orang kafir. Dibenarkan, tetapi mereka tidak diarahkan. Peringkat kedua baru dibenarkan, tapi tak diarahkan lagi. Dibenar makna apa? Okey, silakan. Kalau keadaan yang ni, silakan. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dalam surah Al-Hajj, telah diizinkan bagi orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong mereka itu. Allah Ta'ala turun ayat ni setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Kamu diizinkan untuk perang setelah kamu dianiaya. Ini peringkat kedua. Peringkat yang ketiga, diarahkan untuk memerangi orang kafir yang memerangi mereka, dan jangan melampau. Peringkat kedua tadi izin, peringkat ketiga diarah. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, jangan melampau. Jangan dok perang dengan orang yang tak terlibat. Perang dengan orang yang memerangi kamu. Ini peringkat yang ketiga. Manakala peringkat yang keempat, bila Islam dah ada kekuatan tersendiri, Islam dah punya jumlah yang munasabah, maka ketika itu untuk menghalang, untuk menyekat orang-orang musyrikin daripada memerangi orang Islam, maka Allah Ta'ala menurunkan perintah ataupun arahan untuk memerangi orang kafir keseluruhannya. Waqatilu allazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min allazina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ayat ini turun arahan kepada Nabi, perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan hari akhirat, tidak mengharamkan benda yang telah diharamkan, tidak beragama dengan agama yang sebenar. Dan kalau mereka nak menyerah,
maka mereka hendaklah membayar jizyah, cukai dan sebagainya. Jadi ayat peringkat yang keempat ni iaitulah peringkat arahan kepada Nabi untuk perangi keseluruhan orang kafir dengan syarat, perangi dengan syarat apabila mereka memerangi kamu, dan kalau mereka nak aman hidup dalam kerajaan Islam, tak ada masalah, mereka akan jadi warga negara dengan bayar cukai dan sebagainya. Ini di antara peringkat-peringkat jihad Nabi SAW. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sebut jihad, dia sudah tentu ada kelebihannya, dia sudah tentu ada kebaikannya. Sama ada usaha kita untuk menegakkan agama dalam diri kita, dan usaha kita untuk menegakkan agama dalam negara kita, dalam masyarakat kita, termasuklah jihad dengan cara qital, memerangi orang-orang yang perangi orang Islam. Dia sudah tentu ada kebaikan, dia sudah tentu ada keindahan, dia sudah tentu ada beberapa kelebihan-kelebihan yang disebut daripada hadis-hadis Nabi SAW, yang insya-Allah kelebihan-kelebihan tu kita akan tengok. Antara lain, saya sebut satu, antara lain Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk menegakkan kalimah Allah, maka dia berada pada jalan Allah. Para ulama menguraikan maksudnya umum, sebarang usaha untuk menegakkan agama, untuk menegakkan agama dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam ummah, ada usaha-usaha ke arah itu, apa bidang sekalipun, maka Allah Ta'ala meletakkan kita dalam golongan fi sabilillah. Ada orang yang berjihad dari sudut ilmu, sebab itu Al-Quran sendiri sebut dalam surah At-Taubah, kalau satu kumpulan nak keluar perang, jangan keluar perang semua, dia kena ada kelompok yang belajar. Kerana kalau perang semua katalah menang, lepas tu macam mana nak urus apa semua, nak buat ni macam mana? Tak ada orang yang berhenti hukum hakam. Dia kena ada kelompok yang mengaji, dia ada kelompok yang ni, dia ada kelompok anak manusia ni ataupun Islam ni, dia saling lengkap melengkapkan. Hatta zaman Nabi SAW, bukan semua sahabat pergi perang. Ada yang Nabi arahkan, kamu kena jaga Madinah, kamu kena pergi mengaji, kamu kena ni, kamu kena ni. Makna duduk di bahagian yang masing-masing dan saling lengkap melengkapkan. Itulah tabiat Islam, itulah tabiat agama yang fitrah ini, yang nak membawa kebaikan kepada kita semua. Tujuan Islam ni kita sebut Islam namanya salam, selamat. Maka selamat ni merangkumi dengan kehidupan kita mengikut agama ataupun mengikut kehendak. Islam ni dia tak boleh kita, cara hidup kita berpandukan kepada macam mana kita nak, tak boleh. Dia kena berpandukan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Nabi SAW kehendaki. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, kita dah selesai dua tajuk ataupun dua topik besar. Satu berkaitan dengan akidah, keindahan daripada akidah, dan satu keindahan dari sudut ibadah. InsyaAllah saya akan sambung dalam pertemuan akan datang berkaitan dengan kebaikan jihad ni secara ringkas. Kemudian kita masuk kepada bab yang ketiga, iaitulah berkaitan keindahan Islam dari sudut institusi kekeluargaan. Apa yang Islam nak daripada institusi kekeluargaan ni, dari perkahwinannya, dari tuntutan dipanggil berkeluarga dan sebagainya. Dia ada keindahan-keindahan yang akan kita nampak daripada agama ni, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apa yang kita bincang pada malam ini serba sedikit tidak lain dan tidak bukan untuk kita memahami Islam secara yang sebenar. Ini tujuannya. Tujuannya supaya kita faham Islam dengan sifat Islam yang sebenar. Itu dipanggil mahasinul Islam. Kita membahas tentang mahasinul Islam, kecantikan Islam, supaya Islam yang betul yang kita faham dan kita mampu pamerkan kepada orang, supaya orang boleh tertarik dengan Islam. Itu tujuannya. Tak ada lain dan tidak bukan melainkan untuk kita memahami agama ini dengan hakikat yang sebenarnya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tersilap, tersalah, terkasar dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Qulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ya ya. Ya ya. Ya ya. Kita tengok situasi di dalam Timur Tengah mereka Ya. yang mereka ditawan. Orang Islam sana dia bombing diri dia untuk jihad tu. Dan saya ada satu pengalaman kan. Saya duduk dengan satu orang Jerman lah yang mungkin tinggi ni dia bebas tinggi. Ya ya. Orang Iraq. Dan saya tiga orang kita duduk bercakap dan satu perjalanan kita ada. Orang yang tinggi ni dia kata dia tak suka Islam pasal dia mau bunuh kan. Yang Iraq ni dia jawab dia bunuh, dia sanggup bunuh diri dia pasal orang Kristian kan dia tawan Iraq. Jadi dia kata kesempatan yang dia bunuh tu walaupun dalam masa itu badan dia tu melibatkan ada orang Islam dia yang mati. Jadi dia berjihad pada masa tu lah peluang dia nak bunuh orang kafir. Wallahu a'lam. Yang pertama sekali sebagai respon ringkas bagi pandangan saya, saya masih berpegang dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, istishhadiyah, dia panggil amaliyah istishhadiyah dalam bahasa Arab. Menutupkan diri ini dia hanya dibenarkan dalam keadaan untuk konteks masa, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, adalah situasi di Palestin yang berlaku peperangan dengan Israel, kerana memang jelas Israel adalah yang disebut sebagai harbi. Adapun di tempat-tempat lain masih belum ada, saya ingat saya lah, setahu saya lah, wallahu alam, kalau ni yang membenarkan amaliyah istishhadiyah. Adapun bombing tu, adapun peperangan itu, dia mungkin berlaku macam kita sebut di Syria, di Iraq dan sebagainya, kerana dia berpunca asalnya bukan daripada perang, asalnya daripada nak tunjuk perasaan dan sebagainya, tapi dah dianiaya, dizalimi, maka sampai ke peringkat sebahagian ulama mengharuskan, walaupun ada sebahagian lagi memilih untuk tak, tapi sebahagian menyatakan boleh. Tapi untuk meletupkan diri sehingga kan menyebabkan ada orang-orang yang Islam sendiri terbunuh, rasanya itu wallahu a'lam lah, tapi saya rasa belum ada pendapat yang menyatakan. Tapi berlainan dengan situasi di Israel, kerana memang itu telah disepakati pertembungan di antara Islam dan Yahudi adalah peperangan dengan ini, kerana mereka diaktibatkan sebagai harbi. Adapun tempat lain kadang-kadang melibatkan orang Islam, ialah dia katanya nak itu sebab saya sebut tadi, apabila memahami konsep jihad dengan cara yang kurang tepat. Bagilah dia kata ni. Ya ya. Allah, mungkin itu pandangan bagi dia, tapi saya merasakan bahawa kurang lagi lah. Allah, kita boleh bincang lagi tu. Cuma saya punya pandangan setakat lah, saya masih setuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Adapun situasi di tempat-tempat lain daripada Palestin ni, dia banyak sangat dia punya ni, dia banyak sangat rangkaian dia. Lagi kita nak cerita kita dalam macam situasi Syria lah, letak tanya secara ni dia terlalu mendalam kan. Dia melibatkan banyak pihak dan sebagainya yang memerlukan kepada penyelesaian, bukan dengan cara yang kekerasan tu, dia memerlukan kepada penyelesaian di pinggir rundingan. Itu yang kita nampak. Wallahu a'lam lah, itu bagi pandangan saya. Dan mungkin tuan ada pandangan lain pun silakanlah, wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.